على آله وصحبه ومن تبعهم على الصدق والمحبة. Salawat dan salam tercurah kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada pengikut Nabi. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أعلى الخلائق منزلة ورتبة. Tercurah juga salawat dan salam kepada datuk keturunan beliau, kepada saudara-saudara beliau daripada kalangan para nabi dan rasul yang diangkat darjatnya oleh Allah. وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم. Dan juga salawat dan salam tercurah kepada keluarga-keluarga para nabi terdahulu dan kepada sahabat-sahabat mereka. وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين. Juga tercurah kepada para malaikat yang dekat dengan Allah dan juga hamba-hamba Allah yang saleh. وعلينا وأهل هذا الجمع أجمعين معهم وفيهم بأكرم الأكرمين. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. وبعد فيذكر الشيخ محمد نووي الجاوي عليه رحمة الله في هذا الباب شعبة الكفارات. Penulis buku ini Syekh Muhammad Jawi Al-Bantani ada menuliskan dalam kitabnya ini bab berkenaan dengan kafarah. وهناك التسبب لمغفرة الذنوب بصدق التوبة وبالأعمال الصالحة والحسنات. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. Di sana ada beberapa amalan-amalan yang menjadi sebab untuk meraih pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya amalan-amalan perbuatan baik itu akan menghapus kesilapan dan dosa. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Dengan demikian baginda Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadisnya, mahukah kamu aku beritahukan amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat-darjat kamu? قالوا بلى يا رسول الله. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. قال إسباغ الوضوء على المكاره. Nabi bersabda, yang pertama adalah memperelok dan menyempurnakan wudu dalam keadaan kesukaran, وكثرة الخطى إلى المساجد. memperbanyak langkah menuju ke masjid, وانتظار الصلاة بعد الصلاة. dan menunggu datangnya salat setelah ia melakukan salat. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. Itu ولكن هناك أعمالا مخصوصة تكون كفارة لتقصيرات مخصوصة. akan tetapi di sana juga ada amalan-amalan yang bersifat kafarah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam bentuk kesilapan. وقد ذكر هذه الأربع الكفارات في هذا الباب. Dalam kitab ini ada disebutkan 4 macam kafarah. كفارة القتل لمن قتل نفسا خطأ. Yang pertama adalah kafarah dalam melakukan perbuatan membunuh dengan cara tidak sengaja. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidaklah berlaku kepada seorang mukmin untuk membunuh orang mukmin yang lain melainkan berlakunya dengan salah atau tidak sengaja. وذلك لما في دم المؤمن من حرمة لما لدم المؤمن من حرمة وقدر عند الله تعالى. Ini disebabkan oleh karena nyawa dan darah orang beriman itu ada kehormatannya dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. حتى جاء في الخبر لو أن أهل السماوات والأرض تمالوا على قتل أو سفك دم رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار. Sehingga disebutkan dalam kabar kalau ada berpakat semua makhluk di langit dan di bumi untuk membunuh satu orang muslim, maka semua yang melakukannya akan dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam la yazalu al-muslim fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Di dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, seorang muslim itu masih terpelihara agamanya selagi mana ia tidak menumpahkan darah orang lain. يعني فإذا أصاب الدم الحرام فقد ضيق الخناق على نفسه وصعب الأمر والحساب.
yakni daripada hadis maksudnya kalau seorang muslim ada membunuh orang muslim yang lain, maka ruangnya untuk mendapatkan pengampunan sangat sempit untuk diraih. فوقد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Bagaimana tidak, sementara di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang dosa orang membunuh orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa membunuh orang mukmin dan sengaja, maka baginya neraka jahanam, kekal berada di dalam neraka. Ia dimurka oleh Allah, ia dilaknat oleh Allah, dia diberi azab yang pedih oleh Allah. وقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. Maka dikatakan di sini orang yang membunuh orang yang beriman dengan tidak sengaja, maka kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. Yang kedua, jika tidak maka ia menggantikan dengan membayar ganti rugi kepada ahli keluarganya, melainkan jika ahli keluarganya memaafkan. إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. Jika ia berlaku kepada satu kaum yang ia tergolong kaum orang yang beriman, maka kafarahnya adalah membebaskan hamba sahaya. إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. Jika berlaku kepada golongan yang kamu antara dia ada perjanjian, maka hendaklah digantikan ia dengan ganti rugi. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. Bagi yang tidak mampu melakukannya, maka adalah ia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. وكذلك الكفارة في الظهار وهو لمن شبه زوجته والعياذ بالله بظهر أمه وذلك حرام وزور. Yang kedua adalah kafarah, namanya kafarah zihar, yaitu seseorang suami yang mengatakan atau menyamakan istrinya umpama sama dengan ibunya, dan perbuatan ini adalah satu perbuatan yang haram dan juga tipu. وكذلك من جمع زوجته في نهار رمضان عمدا بغير عذر فعليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. Demikian juga orang yang dia bersama dengan istrinya tengah hari bulan Ramadan secara sengaja, maka baginya membebaskan kafarah, membebaskan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. ثم في كفارة الظهار والفطر بالجماع في رمضان إذا عجز عن صوم الشهرين المتتابعين فليطعم 60 مسكينا. Bagi mereka yang melakukan perbuatan zihar atau bersama dengan istrinya tengah hari bulan Ramadan, jika tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka baginya kafarah memberi makan kepada 60 orang miskin. والشهرين المتتابعين أي متواصلة يوما بعد يوم لا يفطر بينها يوما قط. Yang dimaksudkan berpuasa 2 bulan berturut-turut, yakni tidak terpisah satu daripada yang lain dengan apapun bentuk, ia tidak membatalkan puasanya. فيجب أن يبدأ الشهرين في شهرين لا تأتي فيهما عيد فطر ولا أضحية. Yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut yang tidak dikira bila berlaku puasa, tidak dikira bila berlaku hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. ثم لو فطر ولو بعذر انقطع التتابع فيعيد الشهرين من أولهما. Jika ia berpuasa lalu ia berbuka dengan tanpa ada uzur, maka dia akan dikira puasanya terputus dan dia mesti mengulang daripada awal sekali lagi. إلا عذر الحوض للمرأة فإن ذلك ضرورة لا تملك إبعادها. Kecuali bila ada uzur haid bagi perempuan, karena itu tidak boleh dielakkan baginya. بقي بعد ذلك كفارة اليمين وهي من حلف بالله تعالى أن لا يفعل شيئا ثم فعل أو أن يفعل شيئا ثم لم يفعله فحينئذ تأتي الكفارة كفارة اليمين. Yang keempat adalah kafarah sumpah,
yaitu bagi mereka yang bersumpah untuk melakukan sesuatu namun ia tidak melakukannya, atau ia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu namun ia melanggar bahkan melakukannya. وكفارة اليمين أن يتخير أولا بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. Di dalam membayar kafarah sumpah ini ada pilihan antara memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan hamba sahaya. فإن عجز عن الثلاثة فصام 3 أيام. Jika tidak mampu melakukan salah satu daripada 3 perkara di atas, maka ia hendaklah berpuasa 3 hari. ويجوز تقديم هذه الكفارة على الحنث إلا الصيام فلا يقدم إلا حتى يحنث أولا ثم يصوم 3 أيام. Dan diperbolehkan mendahulukan pembayaran kafarah itu sebelum pelanggaran sumpah, kecuali dalam الكفارة بالصوم ما يمكن يتقدم على الحنث. نعم إلا ما ذكرت. يجوز يقدم الكسوة والإطعام على قبل أن يحنث ثم يحنث ثم يخالف اليمين، لكن الصوم ما يمكن تقديمه على أن يحنث، أول يحنث ثم يكفر بالصوم. أما تقديم الكفارة بالطعام والكفارة بالكسوة يجوز قبل أن يحنث وقبل أن يخالف اليمين يكفر ثم يخالف. Di dalam membayar kafarah sumpah ini boleh didahulukan membayar kafarahnya sebelum melakukan pelanggaran kepada sumpah, sebelum melakukan pelanggaran pada sumpah itu. Ya, ثم أن اليمين نهانا الله أن نجعلها عرضة، وقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. Di dalam kita bersumpah tidak boleh menggunakan sumpah itu sebagai alat untuk memenuhi apa kita punya keinginan, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menggunakan sumpah ini sebagai urdah, yakni sesuatu yang dikedepankan oleh kamu untuk kepentingan kamu sendiri. فلا يقطع الإنسان نفسه عن فعل خير وعن عمل صالح ومعروف بأن يحلف ألا يفعله. Janganlah seseorang itu bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang taat karena ia bersumpah untuk tidak melakukannya lalu dia tinggalkan perbuatan baik itu. وإذا حلف فيحسن له أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. Jika ia bersumpah untuk meninggalkan perbuatan yang baik, maka hendaklah dia melanggar kepada sumpahnya dengan membayar kafarah dan perbuatan baik itu terus untuk dilakukan. وينبغي تعظيم اليمين فلا يحلف إلا للضرورة والحاجة. Sepatutnya bagi seorang muslim melihat besarnya sumpah ini sehingga ia tidak menggunakan sumpah untuk apa-apa melainkan dalam keadaan darurat atau hal yang penting. تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. Karena mengagungkan nama Allah Ta'ala. في ذلك قال سيدنا الإمام الشافعي ما حلفت صادقا ولا كاذبا قط. Kata Imam Syafi'i mengatakan, aku tak pernah menggunakan sumpah dalam hal yang baik apatah lagi yang dusta. لما كان يحمل قلبه من تعظيم اسم الله. Karena hatinya sangat mengagungkan Allah. بعده يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد النووي بن عمر البنتاني الجاوي على شعب الإيمان الإمام العلامة زين الدين بن علي المالباري رضي الله عنكم. الشعبة 32 الوفاء بالوعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العدة عطية. وقال صلى الله عليه وسلم العدة الدين. وقال أيضا 3 في المنافق
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. والمعنى إذا اجتمع هذه الثلاث في مسلم فعله يشبه حال المنافقين كما أفاده العزيزي وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيحين: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وإذا حدث كذب وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. نعم. ويذكر الشيخ علي رحمة الله هنا شعبة الوفاء بالوعد وانتباه الإنسان من وعده فلا يعد إلا بما يقدر على الوفاء به، ثم ينتبه لنفسه ويتحرى الوفاء بالعهد في الوعد في أسرع وقت. Syekh menyebutkan dalam bahagian cabang-cabang iman di sini adalah mengenai memenuhi janji. Sepatutnya bagi seorang hendaklah mengambil berat tentang janji, tidak berjanji kepada sesuatu melainkan ia mampu untuk melakukan dan memenuhi janji tersebut dan berhati-hati ketika berjanji. وقد أثنى الله على نبيه سيدنا إسماعيل بأنه كان حسن الوفاء بالعهد وسريع القيام به. Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an akan Nabi Ismail alaihissalam. Di antara pujian Allah adalah Nabi Ismail ini sifatnya adalah suka memenuhi janjinya. هذا قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. Oleh sebab itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ceritakan tentang Nabi Ismail, sesungguhnya beliau adalah tepat dalam memenuhi janji. وكان سيدنا جعفر الصادق إذا وعد أحدا وعدا لم يأكل ولم يشرب ولم ينم حتى يفي بالوعد. Sayyidina Ja'far as-Sadiq bila berjanji akan sesuatu maka dia tidak akan minum, tidak akan makan melainkan sudah memenuhi janjinya terlebih dahulu. وجاء في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم من قبل تنزيل الوحي عليه وعده أحد من الناس فوعده أن ينتظره في هذا المكان حتى يأتي له بالحاجة الفلانية، فذهب الرجل ونسيه اليوم الأول والثاني والثالث، فعاد في اليوم الثالث فوجد رسول الله في المكان الذي هو فيه وقال لقد شققت علي أنا منتظرك منذ 3. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menerima wahyu, beliau ada berhubung dengan satu orang akan hajat tertentu dan orang itu berjanji kepada Nabi untuk kembali kepada Nabi di tempat yang sudah ditentukan dan disepakati oleh keduanya. Maka Nabi menunggu di tempat itu agar supaya orang itu memenuhi janjinya. Dalam 1, 2, 3 hari orang itu tak datang disebabkan oleh kerana lupa, sehingga hari ketiga orang itu datang masih mendapati Nabi di tempat tersebut karena menunggu atau karena ingin memenuhi janji kepadanya. Dan Nabi bersabda kepadanya, wahai kamu telah menjadikan aku susah dengan menunggu kamu selama 3 hari. ومن كان وعد بفعل شيء وهو ينوي أن لا يفعله فهو مأثوم من أول الوعد وإثمه كبير. Adapun orang yang berjanji ke atas sesuatu untuk melakukannya tapi dalam hatinya dia tahu tak akan melakukannya, maka perbuatan ini adalah perbuatan dosa yang besar. ولا يصدر ذلك إلا ممن في قلبه نفاق. Dan tidaklah melakukan perbuatan seperti itu melainkan orang yang di dalam hatinya ada sifat munafik. ومن كان عند الوعد عازم وجازم على الوفاء بالوعد ثم عرض له عذر أو نسيان فيكون معذورا. Adapun orang yang dia berjanji akan sesuatu dan dia memang betul sungguh-sungguh ingin melakukan apa yang ia janjikan, namun ada keuzuran atau lupa, maka dalam hal ini dia tidak termasuk daripada orang yang ada nifak dalam hatinya. ومن كان عازما على الوفاء عند الوعد ثم تذكر الوعد فأعرض عن الوفاء أثم من حين إعراضه عن الوفاء وتوليه عنه. Adapun orang yang dia berjanji ke atas sesuatu untuk melakukannya dan dia berazam untuk melakukan tersebut,
Ketika tiba waktu untuk melakukan apa dijanjikan, lalu ia sengaja berpaling daripada memenuhi janjinya, maka bermula daripada ia berpaling, daripada mula itu dia berdosa. وقد كان بعض الأخيار في احتياطه وخوفه من الله إذا أراد أن يشتري لأحد أولاده شيئا فما يقول له إني سأشتري لك ولكن يقول له كيف ترى لو اشتريت لك كذا، كيف ترى لو أحضرت لك كذا، فإن لم يستسن له أن يحضره بعد ذلك لم يكن قد وعد فلا يقع في إخلاف الوعد. Sebahagian daripada orang-orang yang saleh yang punya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan hukuman kalau berjanji tidak dapat dipenuhi, bila ia ingin membelikan sesuatu untuk ke anaknya, untuk keluarganya, maka dia tidak mengatakan kepada anaknya, aku akan membelikan kepada kamu sesuatu karena ini adalah satu janji. Tapi si ayah itu mengelak daripada berjanji dengan mengatakan, bagaimana pendapat kamu wahai anakku kalau satu hari kalau aku memberikan kepada kamu sesuatu ini. Sehingga untuk mengelak daripada janji, menggunakan cara lafaz dengan menawarkan, bukan menjanjikan. وأرادت امرأة أن يأتي إليها طفلها فقالت تعالى أعطيك، فلما جاء قال ما كنت، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما كنت تعطينه لو جاءك، قالت تمر عنده كسرى، قال ألا لو لم تفعلي لكانت عليك كذبة، أي إخلاف وعد. Seorang ibu pernah memanggil kepada anaknya yang masih kecil untuk diberi sesuatu. Maka hal ini disaksikan oleh Nabi. Kemudian kata baginda Rasulullah mengatakan kepada perempuan itu, kalau anak kamu itu kamu panggil tadi dan datang kepada kamu, adakah kamu benar, apa yang akan kamu bagi kepada dia? Adakah kamu benar akan memberi sesuatu kepadanya? Kata si ibu itu mengatakan, ya, saya akan memberikan korma ini kepadanya. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu tadi memanggil anak kamu untuk memberi sesuatu lalu kamu tidak memberinya, kamu telah berdusta. وكانوا يقولون عن الأوفياء المحتاطين لدينهم كان عطاؤهم ومعروفهم مبادئة من دون وعد. Orang-orang dahulu yang sangat menjaga kepada janji dan bersungguh-sungguh kalau berjanji ingin memenuhi, maka mereka bila ingin memberi sesuatu mereka memberi tanpa berjanji. فليحذر المؤمن أن يتساءل بالوعود ثم يخلف فيها. Maka bagi seorang mukmin adalah berhati-hati di dalam berjanji lalu dia mengingkari janjinya, jangan berbuat demikian. فيشتري ثلث النفاق. Maka dia akan tergelincir kepada golongan salah satu daripada 3 sifat munafik. لأن علامة المنافق 3. Karena tanda-tanda orang munafik ada 3. إذا حدث كذب. Kalau bercakap ia dusta. يتساهل بالكذب والعياذ بالله تعالى. وقال الصحابة كنا لا نتهم به إلا منافقا. Sebagian daripada orang yang dia menganggap ringan untuk berdusta sehingga kerap melakukan perbuatan berdusta. Kata sahabat mengatakan, dahulu kami bila ada orang yang berdusta maka kami menganggapnya ia adalah seorang munafik. وإذا حدثت كذبة من أحد تغير عليه صلى الله عليه وسلم فلم يباسطه ولم يرجع إليه حتى يعلم إقلاعه وتوبته الصادقة من ذلك الفعل القبيح. Bila ada orang yang berdusta di hadapan Rasulullah SAW, maka Nabi akan marah dan menampakkan rasa tidak suka kepada orang itu sehingga orang itu insaf dan bertaubat daripada perbuatan dustanya. وجاء في الأثر أنه إذا كذب الإنسان تباعد الملكان عنه مسافة ميل من نتن ما يخرج من فيه. Disebutkan dalam athar bahwasanya jika seseorang itu berdusta, maka kedua malaikat yang menjaganya itu menjauh daripada orang itu dalam jarak 1 batu disebabkan oleh kerana bau busuk pada dusta yang ia lafazkan. وهم يشمون ريح الكذب الخبيث. Mereka para malaikat ini dapat mencium betapa busuknya perbuatan dusta. والثانية قال وإذا وعد أخلف.
Yang kedua, sifat orang munafik itu adalah kalau berjanji dia berdusta. والثالثة وإذا اؤتمن خان. Yang ketiga, bila diberi amanah dia berkhianat. فهذه الثلاث العلامات الملازمة للمنافق والعياذ بالله. Tiga sifat ini ada kepada orang-orang munafik. Semoga Allah lindungi kita. وجاء في الرواية الأخرى في الصحيحين 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها يتركها. Di dalam hadis yang lain dikatakan barang siapa yang ada kepadanya 4 sifat atau salah satu daripadanya, maka ia akan tergolong daripada golongan orang-orang munafik sehingga ia meninggalkan keseluruhannya. إذا حدث كذب. Jika bercakap dia dusta. وإذا عاهد غدر. Kalau dia berjanji ingkar. وإذا وعد أخلف. Kalau dia yang pertama kalau dia عهد بينه وبينه أعطى عهد في القيام بشيء أو ترك شيء. المعاهدة بين الاثنين. Jika ia ada kesepakatan satu dengan yang lain dia tidak memenuhi, dan yang ketiga kalau dia berjanji maka dia ingkar janji. وإذا خاصم فجر. يعني عند المنازعة يفجر أي يأتي بالكلام الشنيع والكذب. Dan jika ada bermasalah dengan orang lain, ia melampau menyikapinya seperti memaki ataupun menggunakan tindakan-tindakan yang ekstrim atau ganas. فينطلق في السب والشتم بلا حد. Sehingga ia menggunakan lidahnya untuk mencaci, melaknat tanpa batas. فهذا هو الفجور في المخاصمة. Ini yang dimaksudkan dengan kalimat fujur ketika berselisih dengan orang lain. وفي الحديث أيضا الذي رواه الإمام مسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أي ذو اللدادة وهي البغضاء والخصم كثير المخاصمة والمنازعة. Di dalam hadis dalam Sahih Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-aladul khasmi, yakni orang yang kalau berselisih dengan orang lain melampau pada permusuhan itu. وكان بعض الصالحين يعالج عينيه عند بعض الأطباء وكان يقول له لا تمس عينيك، فكان قد يخرج عليه الدمع أو يكون فيه شيء في عينيه فلا يمسها، فقالوا له لما لا تمسحها؟ قال فأين قولي للطبيب لا أمس عيني؟ كيف أقول؟ فهو خاوف من إخلاف الوعد فيبقي عينه هكذا حتى إذا لقيه الطبيب مرة ثانية يقول ما مسست عيني. Sehingga ketika ada seorang saleh yang dia ada sakit pada matanya, ketika datang pergi kepada dokter untuk mengobatinya, dan dia mengatakan kepadanya untuk tidak menyentuh kepada matanya, sehingga ketika berada di luar pun melihat adanya sesuatu yang keluar daripada matanya, tidak disentuh sebagai memenuhi janji untuk tidak menyentuh kepada matanya. ومما جاء في ترجمة سيدنا عبد القادر الجيلاني عليه رضوان الله أن والده توفي وهو صغير فربته أمه. Syekh Abdul Qadir Jailani hidup di satu keadaan di mana ayahnya meninggal dunia ketika masih kecil dan dididik oleh ibunya. فلما بلغ السن طلب العلم قالت له أمه إني أستودعك الله فتذهب لطلب العلم في بغداد، وكانت تلك الأيام محل لوفرة العلماء ولتلقي العلم، فأرسلته وخيطت في ثوبه 40 درهما، قالت هذا ما بقي مما خلفه لك أبوك فأنفق على نفسك منه ثم يتولاك الله تبارك وتعالى مهما فنيت عليك، وعاهدته ألا يكذب أبدا. Syekh Abdul Qadir Jailani ini diperintahkan oleh ibunya setelah dididik dan masuk kepada usia yang sepatutnya pada usia itu ia belajar dan mengambil ilmu, maka ibunya menghantarkan Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke Baghdad untuk belajar. Baghdad pada ketika itu ramai para ulama dan ramai orang yang datang untuk belajar di tempat itu.
Maka ibunya meletakkan 40 dirham pada poket pakaian yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir dan dijahit poketnya dengan simpanan 40 dirham. Kemudian gunakanlah duit ini, kata ibunya, sesuai dengan keperluan. Bila habis, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu segala urusan kamu. فتوجه في قافلة يريدون بغداد. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani ikut bersama dengan satu kafilah menuju ke Baghdad. فصادفوا في الطريق نهابين من قطاع الطريق أخذوا ما في القافلة وكلما رآه أحد من هؤلاء القطاع قال هذا صغير ما عنده شيء فيتركونه. Maka di perjalanan kafilah ini dirompak oleh perompak dan diambil harta masing-masing yang berada dalam kafilah tersebut, melainkan setiap perompak yang melihat anak kecil, yaitu Syekh Abdul Qadir, mengatakan ini budak kecil, tak adalah punya apa-apa untuk dirompak daripadanya, maka setiap orang hanya lalu saja dan tak bercakap apapun dengan Syekh Abdul Qadir. ثم إن واحد منهم جاء يقول أنت يا صغير عندك شيء في القافلة؟ قال نعم. Salah seorang daripada perompak itu saja tanya kepada Syekh Abdul Qadir, kamu anak kecil, kamu ada harta ke? Katanya, ya. قال ماذا عندك؟ قال 40 درهم. Ditanya oleh perompak itu, apa yang kamu ada? Saya ada 40 dirham, kata Syekh Abdul Qadir. تعجب فيه وفي خبره قالوا فأين هي؟ Maka perompak itu pun merasa hairan, kenapa dia jawab betul-betul. Katanya, mana duit itu? قال مخيطة في ثوبي فحسها فوجدها صحيحة فأخذه إلى رئيسهم. Maka kata perompak itu, mana duit kamu yang 40 dirham itu? Katanya, ini ada dalam poket aku yang sedang dijahit. Maka dipeganglah oleh perompak itu pada poketnya. Ternyata didapati memang betul ada duit dalam poket itu. Maka dibawalah Syekh Abdul Qadir kepada ketua perompak. قال هذا الطفل يقول إنه عنده 40 درهم. Kata perompak yang membawa Syekh Abdul Qadir mengatakan, ini anak kecil, saya tanya apa ada duit, katanya ada 40 dirham, dan dia jawab dengan betul. فقال معك يا ولد 40 درهم؟ قال نعم. Kata ketua perompak itu mengatakan, hai budak kecil, kamu ada duit 40 dirham ke? Katanya, ya ada. قال أين هي؟ قال مخيطة في ثوبي هذا. Katanya, mana duit itu? Kata Syekh Abdul Qadir, ini ada dalam poket saya ini. فحسها فوجدها فقال هل تعلم لماذا نسألك عنها؟ قال نعم. تريدون أخذها؟ قال فلماذا تخبرنا؟ Kata ketua perompak itu mengatakan, mana duit kamu? Maka ditunjukkan oleh Syekh Abdul Qadir pada poketnya. Maka disentuh oleh ketua perompak poket itu, ternyata ada duit di dalamnya. Kata ketua perompak itu, kamu tahu siapa saya? Katanya, ya, saya tahu kamu perompak yang akan ambil duit saya. Kata ketua perompak mengatakan, kenapa kamu beritahu kepada saya duit kamu itu kalau kamu tahu akan dirompak? قال لأن أمي عاهدتني ألا أكذب أبدا. Kata Syekh Abdul Qadir mengatakan, karena ibu saya telah mengambil janji daripada saya untuk saya tidak berdusta selama-lamanya. فاهتز قلب رئيس القطاع ومن معه. Maka hati perompak itu tersentak atau terkejut dengan sikap Syekh Abdul Qadir Jalani. قال وأين هي أمك الآن بعيدة منك ما تراك. Kata ketua perompak itu mengatakan, sekarang ibu kamu kan tidak nampak apa yang kamu buat kalau kamu berdusta. قال لكن الله يراني وقد سمعها عاهدتني وهو الآن يراني. Katanya, tapi Allah melihat saya ketika ibu saya berjanji kepada saya, dia saksi, dan sekarang pun ia menjadi saksi dan melihat kepada saya. فبكى وقال تبنا إلى الله تعالى. Maka ketua perompak itu pun menangis dan mengatakan, aku bertaubat kepada Allah dan tak akan melakukan perompakan sekali lagi. ردوا على القافلة كل ما أخذتم عليهم. Kata ketua perompak itu, semua yang kamu rompak harta benda ini kasih balik kepada kafilah keseluruhannya. فرجع إلى القافلة جميع ما أخذ عليهم. Maka semua yang dirompak dikembalikan kepada semua kafilah yang bersama dengan. وقال أين تذهب يا ولد؟ Maka ketua perompak itu mengatakan kepada budak itu, wahai anak kecil, kamu nak ke mana? قال إلى بغداد أتعلم علم الشريعة لأعمل به. Kata Syekh Abdul Qadir mengatakan, saya akan pergi ke Baghdad untuk belajar ilmu syariah dan beramal dengannya. قال ونحن نمشي معك. Kata ketua perompak itu mengatakan, kalau begitu kita semua ikut bersama dengan kamu untuk belajar. قال سيدنا عبد القادر فهؤلاء أول قوم تابوا إلى الله على يدي. Kata Syekh Abdul Qadir mengatakan, mereka adalah golongan pertama daripada orang-orang berdosa yang bertaubat dengan sebab aku. بعده اقرأ.
33 الشكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 خصال من كنا فيه كمل إسلامه ولو كان له من قرنه إلى قدمه خطايا: الصدق والشكر والحياء وحسن الخلق. والشكر ينتظم من علم وحال والعمل، فالعلم هو معرفة النعمة من المنعم، والحال هو الفرح الحاسد بإنعام المنعم، والعمل هو القيام بما هو مقصود المنعم ومحبوبه. وقال شبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. وقال بعدهم: شكر العامة على المطعم والمشرب والملبس، وشكر الخاصة على واردات القلوب. وحديث صهيب رضي الله عنه في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر. يذكر في هذه الشعبة شعبة الشكر لله تعالى، وهي من أعلى مقامات اليقين. Disebutkan dalam bahagian ini oleh penulis tentang sifat syukur, dan sifat syukur ini adalah setinggi-tinggi darjat keyakinan seseorang kepada Allah. وقد تقدم نبينا صلى الله عليه وسلم من طول القيام فقيل أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Dan sesungguhnya baginda Rasulullah dalam menunaikan syukur ini sampai membengkak kedua buku lali beliau di dalam salat di waktu malam. Ketika ditanya kenapa berbuat demikian, beliau menjawab, bukankah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur. Qala ta'ala wa qalilun min ibadiy syakur. Allah berfirman dalam Al-Quran, sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Wa madaha sayyidina al-Khalil Ibrahim faqala syakiran li'an'amihi ijtabah. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'anul Karim disebabkan oleh karena sifat syukurnya beliau menjadi insan terpilih. Wa sayyidu syakirin min al-khalqi Abdullah wa habibu sayyidina Muhammad. Orang yang paling mulia keseluruhannya di atas muka bumi ini dalam bersyukur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqumu syukru kama dzakara alaihi ridwanullah taala min 3 syu'un. Disebutkan oleh penulis di sini bahwasanya syukur ini ada 3 macam atau 3 perkara. Ilmun wa halun wa amal. Pengetahuan atau ilmu, dan kedua keadaan, yang ketiga adalah amal. Amma al-ilmu fa idrakun ni'ma wa idrak 'azamatul mun'im jalla jalal. Adapun dari segi ilmu adalah menyedari besarnya nikmat dan menyedari betapa agungnya yang memberi nikmat. وأما الحال فسروره بهذه النعمة وفرحه بها. Adapun keadaan orang yang bersyukur adalah gembira ketika mendapatkan nikmat. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Rasulullah Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah hendaklah kamu bergembira, yang demikian itu lebih baik daripada apa saja yang kamu kumpulkan. Wal amalu an yasrif hadhihi an-ni'ma fima yuhibbuhu al-mun'im alayhi biha wa fima yuqarribuhu ilayh. Adapun dari segi amal dalam bentuk syukur adalah beramal dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat yang diberi. Fa asy-syukru fil lughati yatanawalu al-madha wa thana
والاعتراف بالإنعام. Syukur itu bila diberikan definisi daripada segi bahasa adalah memuji dan juga mengakui tentang nikmat yang didapat yang datang daripada yang memberi nikmat. لكن معناه في العرف صرف العبد ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. Adapun arti syukur dari segi makna yang sebenarnya adalah hamba menggunakan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat dan tujuan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. فمن عصى الله بعينه فما شكر نعمة البصر. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah melalui matanya, maka dia tidak bersyukur dengan nikmat mata. ومن عصى الله بأذنه فما شكر نعمة السمع. Orang yang dia bermaksiat kepada Allah dengan pendengarannya, maka dia tidak bersyukur dengan nikmat pendengaran. وكذلك بقية الجوارح وأنواع النعم. Demikian juga seluruh anggota badan dan juga nikmat-nikmat yang lain bila tidak ditunaikan. ولله على كل مخلوق في كل لمحة ولحظة أنواع من النعم لا يمكن إحصاؤها. Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat, pada setiap kedipan mata tercurah nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah kepada makhluk-makhluknya yang tak terhitung. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Allah berfirman dalam Al-Quran, bila kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kamu tiada mampu menghitungnya. وكان بعض المربين الأخيار يربي تلميذه فكلما أن حصل له شيء قال له اشكر الله تعالى. Mereka orang-orang dahulu, para guru-guru dahulu, bila mendidik kepada anak muridnya, bila mendapatkan sesuatu diingatkan kepada anak muridnya, bersyukurlah sentiasa kamu kepada Allah. حتى وشاب بذلك التلميذ بعض الحساد فحبس وشوبوا عند الحكام فحبسوه. Sehingga satu hari ada seorang daripada murid itu yang dihadapkan dengan orang-orang yang dengki kepadanya dan ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. فكتب إلى شيخه فأرسل إليه اشكر الله تعالى. Maka anak itu menulis surat kepada gurunya dan gurunya mengatakan kepada dia, bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala. ثم إنهم ضايقوا عليه في الحبس حتى حبسوا عنده مجوسيا وربطوا رجله برجل المجوسي. Sehingga orang-orang yang menangkapnya dan memenjarakannya karena dengki kepada dia, dibawa satu orang beragama Majusi, dipenjarakan dalam satu bilik dengan anak muda ini dan diikat kaki anak muda itu dengan kaki Majusi itu. فكان إذا أراد أحدهم قضاء الحاجة مشى الآخر معه وقام حتى يقضي حاجته. Sehingga salah satu daripada keduanya berada dalam penjara, bila ingin buang hajat, maka mau tak mau yang lain akan ikut bersama untuk memberi laluan kepada yang lain untuk buang hajatnya karena terikat kakinya. وكتب إلى شيخه بذلك. Maka sekali lagi anak muda itu tulis surat kepada gurunya. فأرسل إليه نشكر الله تعالى. Kemudian gurunya menjawab kepadanya, bersyukurlah kamu kepada Allah Ta'ala. فكتب إليه إلى متى أشكر الله وما هو النعمة في أن تتقيد رجلي برجل المجوسي هذا. Kemudian si murid itu pun mengatakan kepada gurunya, sampai bila aku nak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kondisi aku terikat dengan kaki aku dengan kaki orang beragama Majusi ini. فكتب إليه شيخه إنك تصبح وتمسي مؤمنا بالله ولو تحول الزنار الذي في المجوسي إليك وصرت كافرا لعرفت ما فاتك من النعم. Kata gurunya mengatakan, kamu bersyukur kepada Allah disebabkan oleh kerana kamu masih tetap pagi dan petang berada dalam keadaan Islam, yang kalau hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak beriman mengena kepada kamu, maka kamu tidak akan mampu menanggung hukuman tersebut, tapi kamu masih diberikan oleh Allah kekal dalam Islam dan iman. فخضع لله واستشعر نعمة الله عليه.
maka barulah dia sedar betapa besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. ففرج الله عنه وأصلح له أحواله ورفعه إلى مقام عالي. Maka tak lama daripada itu dia pun dibebaskan daripada penjaranya dan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada darjat yang tinggi. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Allah berfirman dalam Al-Quran ketika Tuhanmu telah mengisytiharkan bahwa orang yang bersyukur maka ia akan ditambahkan oleh Allah nikmatnya. وذكر خبر أربع خصال من كن فيه كمل إسلامه. Disebutkan dalam kitab ini 4 perkara seseorang jika ada pada 4 ini sempurnalah Islamnya. الصدق وهو يشمل الأقوال والأفعال والأحوال والمقاصد. Yang pertama adalah jujur, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, di dalam hal dan juga di dalam tawajuh dia. والشكر وهو يشمل الرخاء والشدة. Yang kedua adalah syukur dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. والحياء وهو أن يهاب الله تبارك وتعالى أن يبارزه بالمخالفة. Yang ketiga adalah malu, yaitu melihat keagungan dan kebesaran Allah untuk dia melakukan perbuatan pelanggaran. وحسن الخلق مع الصغير والكبير والقريب والبعيد. Dan yang keempat adalah akhlak yang baik kepada sesiapa sahaja, dewasa, kanak-kanak, orang dekat atau orang yang jauh. وفقنا الله وإياكم للشكر. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bersyukur. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, bantulah kami untuk beribadah kepadamu, bersyukur kepadamu dan sempurna dalam beribadah kepadamu. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Allah berfirman, Allah mengisytiharkan bahwasanya orang bersyukur akan ditambahkan nikmat oleh Allah. قال سيدنا عمر ما نازلتني مصيبة إلا رأيت لله علي فيها 3 نعم. Sayyidina Umar mengatakan, tidaklah saya diduga oleh Allah dengan satu dugaan, melainkan saya akan melihat 3 nikmat Allah pada dugaan itu. الأولى أنها في دنياي وليست في ديني. Yang pertama adalah musibah itu mengenai kepada dunia saya dan tidak mengganggu kepada iman dan agama saya. الثانية أن الله قادر على أن يبتليني بأكبر منها فما ابتلاني إلا بها. Yang kedua, Allah itu mampu untuk menduga saya dengan dugaan yang lebih berat daripada dugaan yang sedia ada dengan saya, tetapi Allah tidak memberikan dugaan kepada saya yang berat. والثالثة أنه يأجرني ويثيبني عليها. Yang ketiga adalah saya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kepada saya ini. وذكر حديث مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. Maka disebutkan oleh penulis di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Suhaib mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perihal orang beriman, segala urusannya membawa kebaikan. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Dan ini tidak didapat melainkan hanya kepada orang-orang beriman sahaja. إن أصابته سر شكر فكان خيرا له. Jika ia diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan dia bersyukur, maka itu membawa kebaikan. وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. Jika diduga oleh Allah dengan musibah dan dia bersabar, maka demikian itu juga membawa kebaikan. فهو في كل حال يثاب. Maka seorang mukmin itu dalam keadaan apapun juga diberi pahala وينال الاقتراب. dan meraih kedekatan kepada Allah وترتفع درجته عند رب الأرباب. dan terangkat darjatnya di sisi Allah ويزداد إيمانا ويقينا. dan akan semakin bertambah imannya dan keyakinannya. فحققنا الله بالإيمان. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hakikat iman. وسيدنا صهيب قد ابتلي بالسر فشكر وبالضر فصبر. Suhaib, perawi hadis ini telah diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tapi dia bersyukur, diduga oleh Allah dengan musibah dan dia pun bersabar. وكان مستضعفا بمكة يؤذى مع المؤمنين الذين يؤذون بمكة.
Beliau salah seorang yang berada di Mekah, diganggu, disakiti bersama dengan orang-orang beriman yang lainnya. وكان يترقب الفرصة للخروج إلى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suhaib berusaha mencari peluang untuk keluar daripada Mekah dan berhijrah ke Madinah seperti diperintahkan oleh Rasulullah. فسنحت له فرصة في ليل فخرج. Maka ketika melihat adanya peluang untuk keluar secara senyap-senyap untuk tidak diketahui, maka beliau keluar di waktu malam. فصادف بعض زعماء قريش يمشون في تلك الطريق وأمسكوه. Maka ketika keluar di waktu malam itu berhadapan atau dijumpai oleh beberapa orang-orang Quraisy, maka beliau akan ditangkap oleh mereka. وقالوا أين تريد تذهب إلى عند محمد ارجع هنا. Kata orang-orang Quraisy itu mengatakan, kamu nak pergi mana malam-malam ini? Mesti kamu akan pergi ke Muhammad. Mari kita balik ke Mekah lagi. قال ما يضركم أن أذهب إلى رسول الله ولا ينفعكم مقامي عندكم هنا. Kata Suhaib mengatakan, apa yang memudaratkan kamu kalau saya pergi menuju kepada Rasulullah, sementara saya di Mekah pun tidak memberi apa-apa manfaat kepada kamu. فخذوا ما عندي من مال واتركوني أذهب. Katanya, ambil saja apa saja harta yang ada kepada saya, kamu ambil, dengan catatan kamu biarkan saya pergi untuk melangsungkan perjalanan saya. قالوا تعطينا مالك كله. قال نعم. Kata orang-orang Quraisy mengatakan, kamu akan berikan duit kamu semua kepada saya? Katanya, ya. وأخذوا ماله كله وما أبقوا له إلا ثيابه. Maka diambil semua hartanya Suhaib, tidak ada padanya kecuali pakaian yang melekat pada tubuh badannya, dan beliau pergi. وهاجر إلى رسول الله. Dan berhijrah menuju kepada Rasulullah. فأنزل الله فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Maka turun ayat Al-Quran kepada baginda Rasulullah tentang Suhaib. Maksudnya adalah ada di antara manusia yang telah menjual dirinya untuk mendapatkan redhanya Allah. والله رؤوف بالعباد. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi kepada hamba-hambanya. فلما وصل المدينة ودخل على رسول الله وسلم عليه قال له النبي ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. Maka ketika Suhaib Ar-Rumi sampai ke Madinah dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum bercakap apa-apa, Nabi sudah mengatakan, sungguh bertuah dan mendatangkan keuntungan jual beli kamu wahai Abu Yahya, sungguh mendatangkan keuntungan, sungguh mendatangkan keuntungan. وتلا عليه الآية التي أنزلها الله فيه وفي أمثاله. Dan dibacakan ayat yang turun kepada Rasulullah tentang Suhaib dan kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti Suhaib. وكان سيدنا عمر يذكر معرفة صهيب بربه سبحانه وتعالى. Sayyidina Umar mengakui betapa tingginya iman dan ma'rifahnya Suhaib kepada Allah Ta'ala. ويقول نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. Kata Sayyidina Umar mengatakan, sebaik-baik orang adalah Suhaib yang mana ia mempunyai ketinggian dalam ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak pernah bermaksiat kepada Allah. يعني لو أنه غفر له وسمح له أن يفعل المعصية لما فعلها حياء من الله تبارك وتعالى وتعظيما لأجله، فليس فراره من العذاب والنار فقط ولكن من هيبة الجبار جل جلاله. Yang dimaksudkan adalah kalau ia diberi ruang untuk melakukan maksiat, tetap ia Suhaib tidak akan melakukan maksiat itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah sifat yang dipuji kepada Suhaib tentang sifat tersebut. فلو أمن العذاب لم يعصي. Kalau ia pun aman daripada azab pun, ia tetap tidak akan melakukan maksiat karena malu. فكيف وهو من أعظم الخلق مخافة من الله وخشية له. Bagaimana jika kedudukannya dia adalah orang yang sangat memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنال المرتبة التي يعطيها الله خواص أوليائه وهي الحفظ من جميع الذنوب والمعاصي كما آتى الأنبياء والملائكة العصمة. Oleh sebab itu dia mendapatkan anugerah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukan maksiat, seperti mana para anbiya juga diberi oleh Allah penjagaan atau ismah daripada tergelincir melakukan maksiat. ولم يثبت أهل السنة العصمة إلا للملائكة والمرسلين. Dalam ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa
ismah, itu penjagaan dan pemeliharaan Allah daripada dosa hanya sabit kepada para anbiya dan juga para malaikat. وقالوا وغاية الولي أن يكون محفوظا. Adapun bagi para wali, pemberian tertinggi daripada Allah adalah al-mahfuz, yakni terpelihara. وكان يقول سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر ما أذكر أنني فعلت مكروه ولا هممت بفعل مكروه من قبل البلوغ. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, saya tidak pernah melakukan makruh atau berazam melakukannya walaupun sebelum saya baligh. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وتقبله منهم وفقنا للخير وأعنا عليه وتقبله منا. Wahai Allah yang telah memberikan kepada kami taufik untuk melakukannya, dan berikanlah kepada kami taufik untuk melakukan perbuatan kebaikan. اللهم اغفر لنا من مضى واحفظنا فيما بقي. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang terdahulu dan jagalah kami di masa akan datang untuk tidak melakukan dosa. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Bantulah kami untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk sempurna dalam beribadah kepadamu. وذلك ما علمه النبي لسيدنا معاذ بن جبل. Itulah zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. وقال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Sabda baginda kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, aku sayang kepada kamu, maka janganlah kamu sekali-kali meninggalkan setiap kali selepas salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وإنا نحبكم في الله تعالى. Kata Habib Umar mengatakan, sesungguhnya saya mencintai kamu semua. فلا تدعوا أن تقولوا بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Maka saya berpesan kepada kamu semua untuk tidak meninggalkan dalam membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik pada setiap kali selepas salat. اللهم ضاعف البركات في هذه المساجد وهذه المدارس وهذه المعاهد. Ya Allah, limpahkanlah berkat yang berlipat kali ganda kepada masjid-masjid ini, kepada madrasah-madrasah dan kepada pondok-pondok yang ada di sini. وضاعف النفع بها والإفادة منها. Dan juga berikan keberkatan berlipat kali ganda pada manfaat yang boleh disebarkan. واجعلها معالم للهداية والرشاد. Jadikanlah tempat-tempat belajar ini sebagai mercu kepada petunjuk dan juga hidayah. وأسعدنا وأهليها أعظم الإسعاد. Dan berikanlah kepada kami dan kepada semua yang belajar sebesar-besar kebahagiaan. وأصلح لنا كل جسم وفؤاد. Dan berikanlah kebaikan kepada kami, tubuh badan kami dan hati kami. وتولنا بما أنت أهله في المعاش والمعاد. Bantulah kami dalam segala urusan dunia dan juga akhirat. واربطنا ربطا لا ينحل بحبيبك محمد خير العباد. Dan dekatkanlah kami, ikatlah kami dengan sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad. بارك في اجتماعاتنا. Berikanlah keberkatan kepada perhimpunan-perhimpunan kami. وأعظم انتفاعاتنا. Besarkanlah manfaat yang kami dapat daripada majelis-majelis ini. واكتب رقينا وارتفاعاتنا. Tulislah kami dalam golongan orang-orang yang terangkat dan tinggi darjat. واجمعنا في دار الكرامة وأنت راض عنا. Himpunkan kami nanti di akhirat di surga dalam keadaan Kau redha pada kami. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, bantulah kami semua dalam berzikir, dalam bersyukur, dalam beribadah kepadamu. وأتمم نعمتك علينا وتولنا بما أنت أهله في جميع شؤوننا وأقر برضاك عيوننا. آمين. وبلغنا آمالنا وفوق آمالنا وأصلح جميع أحوالنا وتولنا في أنفسنا وأهلنا وأموالنا وعيالنا وأحبابنا وأصحابنا ومن والانا فيك وزمنا وأهل زمنا ولاية تليق بجودك الكبير ومنك الوفير. يا عفو يا غفور يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. أصلح الأمة واكشف الغمة وعجل بالفرج وارفع الضيق والحرج وافتح في الباب وفي الخير كل باب مرتج. ثبتنا على أقوم الانتهاء
الهاج في نهج حبيبك محمد النور والسراج آمين. ورقنا بمعراجه خير معراج. آمين. اللهم تولنا به حيثما كنا آمين. وأصلح حسالنا والمعنى واختم لنا أجمعين بأكمل الحسنى. آمين. يا قريب يا يا الله. مجيب يا يا الله. كريم يا يا الله. رحيم يا يا الله. منان يا يا الله. وهاب يا الله. يا معطي يا واحد الله. يا أحد يا يا فرد الله. يا صمد يا الله. بوجاهة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن علينا وعليهم بك كمال العافية وتمام العافية آمين. ودوام العافية والشكر على العافية. آمين. وارزقنا الاستقامة على ما تحبه منا وترضى به آمين. عنا في خير ولطف وعافية. آمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلي وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرب ديننا مع القدر والثار وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما ولا حلالا دائما وآخرا أتقيا ولما نحن كل شر واصلح لنا كل شؤون منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في الناس شفاء. وعلى الآل كرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا. فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدة السحب. والحمد لله في البدو والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.